Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama program e-belajar, subjek matematik, tingkatan 4, bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Saya Cikgu Rojita binti Sabikan dari SMK Munshi Abdullah, Batu Berendam, Melaka. Tajuk kita hari ini ialah bab 9, matematik tingkatan 4 di bawah tajuk kebarangkalian peristiwa bergabung di bawah unit 9.1 peristiwa bergabung. Pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 242. Di akhir pengajaran, pelajar dapat memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Apa yang dikatakan sebagai peristiwa bergabung? Peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Sebagai contoh, dua orang pelajar bermain gunting batu kertas. Dua orang pelajar. So, kita ada dua peristiwa dekat sini. Peristiwa pertama, apa yang pelajar pertama perolehi. Manakala peristiwa kedua, ialah apa yang pelajar kedua perolehi. Contohnya, pelajar pertama memperolehi gunting. Manakala pelajar kedua memperolehi batu. Kesudahan yang terbentuk adalah gunting batu. Begitu juga kalau pelajar pertama dapat gunting, pelajar kedua dapat kertas. So, kita ada kesudahan kedua iaitu gunting kertas. Dan seterusnya. Ataupun mungkin pelajar pertama dapat kertas, pelajar kedua pun dapat kertas. So, kita hasil satu kesudahan iaitu kertas-kertas. Okey, so peristiwa bergabung ini boleh terhasil daripada satu atau lebih eksperimen. Saya teruskan dengan aktiviti rangsangan minda muka surat 244. Dalam aktiviti ini bertujuan untuk menyenaraikan kesudahan dalam peristiwa bergabung. Kamu perlukan satu kotak kosong yang di dalamnya kamu isi siling 10 sen, siling 20 sen dan siling 50 sen. Okay, aktiviti ini perlu secara berpasangan. So, andaikan kamu duduk bersama dengan kawan kamu. Kamu diminta memilih sekeping siling dari kotak secara rawak. Okay, apa yang kamu akan perolehi adalah peristiwa pertama. Manakala apa yang kawan kamu akan perolehi adalah peristiwa kedua. Okey, so dekat sini kamu senaraikan semua kesudahan yang kamu terima dalam aktiviti tersebut. Contohnya, kamu dapat siling 10 sen. Manakala kawan kamu dapat siling 20 sen. So, kesudahan yang kita senaraikan adalah 10-20. Kamu ulang aktiviti ini sebanyak 25 kali. 25 kali contohnya. So, apa yang mungkin kamu akan dapat? Kamu akan dapat pelbagai kesudahan. Okey, mungkin kamu akan dapat siling 10 sen. Manakala kawan kamu akan dapat siling 50 sen. Atau mungkin kamu akan dapat siling 20 sen. Manakala kawan kamu akan dapat siling 10 sen. Atau peristiwa pertama, kamu pilih, kamu dapat siling 50 sen. Kawan kamu, peristiwa kedua, dapat siling 10 sen. Jadi ada pelbagai kesudahan, betul? Apabila kamu ulang 25 kali, kamu akan dapat kemungkinan kesudahan yang sama. Okey, jadi saya senaraikan semua kesudahan yang berbeza itu dalam ruang sampel. Apa yang dikatakan ruang sampel? Biasanya kita wakilkan dengan huruf S. Kita wakilkan dengan huruf S. Ruang sampel itu ialah satu set. Jadi kalau satu set perlu tata tanda set.
kamu senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam uji kaji ataupun aktiviti yang kamu lakukan tadi. Okey, so kita senaraikan 10, 20, 10, 50, 20, 10, 20, 50, 50, 10 dan 50, 20. Kamu tak akan dapat kesudahan 10, 10. Kenapa? Sebab peristiwa pertama kamu pilih duit siling. Manakala peristiwa kedua kawan kamu pilih duit siling. So peristiwa pertama kamu ada 3 pilihan. Tapi bagi peristiwa kedua kamu hanya ada 2 pilihan sahaja. Sebab siling pertama dah kamu pilih. Kawan kamu hanya ada 2 pilihan. Okey, maka dengan itu jumlah kesudahan sebenarnya kita boleh tentukan berapa pilihan yang kamu ada dan berapa pilihan yang kawan kamu ada. Kamu ada 3 pilihan, manakala kawan kamu hanya ada 2 pilihan. So yang ini dia katakan peristiwa bergabung. Okey, kamu ada 6 kesudahan. Saya senaraikan tadi dalam ruang apa? Dalam ruang sampel. Okey, secara umumnya kita boleh simpulkan bahawa bilangan kesudahan dalam ruang sampel ataupun N dalam kurungan S kita boleh dapat daripada bilangan kesudahan dalam peristiwa A darab dengan bilangan kesudahan dalam peristiwa B. Apa peristiwa A kamu tadi? Peristiwa pelajar pertama memilih duit siling. Dia ada 3 pilihan, manakala peristiwa B, pelajar kedua memilih duit siling. Dia hanya ada 2 pilihan. Kita tengok contoh pertama. Muka surat 245. Kamu diminta tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung. Apa peristiwanya? Kamu ada 5 keping kad yang dimasuk dalam kotak. Kad tersebut adalah huruf T, huruf E, huruf K, huruf U dan huruf N. Kamu diminta memilih 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawat. 2 keping kad dikeluarkan secara rawat, satu demi satu tanpa pemulangan. Maksudnya tanpa pemulangan, ambil dan ambil lagi sekali. So, apa kesudahan yang mungkin kamu akan dapat? Adakah kamu akan terima kesudahan huruf yang sama? Tak, bukan. Sebab hanya ada satu huruf T, hanya ada satu huruf E, satu huruf K, satu huruf N dan satu huruf U. So, kamu mungkin akan dapat kesudahan TE. Okey, peristiwa pertama dapat huruf T, peristiwa kedua dapat huruf E. Ataupun TN. Peristiwa pertama dapat huruf T, manakala peristiwa kedua dapat huruf N. Okey, jadi kamu senaraikan semua dalam ruang sampel. So, yang pertama, pilihan pertama kamu ada 5 kad. Ada 5 kad pilihan pertama. Tapi bagi pilihan kedua, kamu hanya ada 4 kad sahaja. Jadi ada berapa kesudahan yang mungkin? Peristiwa pertama ada 5 kad, peristiwa kedua hanya ada 4 kad sahaja. Jadi 5 darab 4. So kita dapat 20 kesudahan. So kita senaraikan dalam ruang sampel. Seperti yang saya tunjuk dalam skrin, kesudahan sebanyak 20 kesudahan. Okey, so kesudahan ni, ruang sampel ni kita tulis dalam bentuk pasangan bertertib. Apa maksud pasangan bertertib? Ni lah TN ataupun TE ataupun UN. Ini pasangan bertertib. Maksudnya tertib pertama, pilihan pertama. Yang kedua adalah pilihan kedua. Okey, kita teruskan dengan contoh 1B, muka surat 245. Aktiviti yang dilakukan ialah 2 keping shilling di lambung. 2 keping shilling. Setiap keping shilling ada angka, ada gambar. Peristiwa A melambung shilling pertama. Peristiwa B melambung shilling kedua.
Okey, jadi aktiviti kita lakukan, kita lambung 2 keping duit shilling, kita tengok apa yang kita perolehi untuk shilling pertama. Mungkin kamu akan dapat angka. Manakala shilling kedua pun mungkin kamu dapat angka. Ataupun mungkin dapat angka untuk shilling pertama, shilling kedua gambar. Cikgu ada sebut tadi, peristiwa pertama adalah lambungan shilling pertama, peristiwa kedua adalah lambungan shilling kedua. Okey, jadi setiap peristiwa ada 2 kesudahan. Shilling mana boleh hilang muka dia dengan nombor angka dia, betul? Okey, jadi kamu ada peristiwa A 2 kesudahan, peristiwa B pun ada 2 kesudahan. Kalau ada 3 shilling, maknanya kamu ada lagi 2 lagi. Okey, jadi yang ini kita darabkan. So, kita tahu bahawa bilangan kesudahan dalam ruang sampel mestilah ada 4. Apa dia? Mesti kamu dah dapat gambaran kan? So, maksudnya ada AA, ada AG, ada GA dan ada GG. Kamu senaraikan semua dalam ruang sampel. Untuk lebih faham, saya minta kamu buat latihan, praktiskan diri. 9.1A, muka surat 245, soalan 1 hingga 4. Dalam latihan ini, kamu boleh memerihalkan peristiwa bergabung dan kamu boleh menyenaraikan semua kesudahan bagi peristiwa bergabung. Sebarang masalah, kamu boleh rujuk guru mata pelajaran masing-masing dan saya harap kita dapat berjumpa di lain masa. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.